Tuan, Allah kabulkan doa kita melalui 3 cara dengan 3 method. Kata Imam Ibn Qayyim, tuan, bahawa Allah SWT mengabulkan doa hambanya melalui 3 cara. Yang pertama, kita minta berdoa kepada Allah akan satu hajat. Kita minta perkara A, Allah bagi A. Allah mustajabkan, istijab, perkenankan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa awliya'i was salihin wal asfiya, uli abaina, uli ummahatina, uli ajdadina, uli jaddatina, uli dhawi huquqi alaina, uli sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi nurihi tatimmul hidayat wa bi 'izzatihi tatimmul kamalat. Nahmaduhu huwa wa nastahdihi huwa wa nastaghfiruhu huwa wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi hatta qiyamis sa'ah. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Idza qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Surat Ghafir ayat 60 dalam buku tuan-tuan pada muka surat 1. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku yakni Allah memperkenankan doa permohonan, permintaan dan hajatmu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada beribadah
berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam hal keadaan yang hina. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi, rawahu Tirmizi wa qala hadha hadithun hasan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya sesiapa yang tidak meminta berdoa berhajat kepadaku Allah, Allah akan murka ke atasnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini pada kategori hadis hasan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khair jaza al-fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa Masjid Al-Falah. Seterusnya Datuk Datin, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan, Puan-Puan Hajjah, para asatizah turut hadir, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudaraku dan saudariku fil imani wal aqidah. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur. Saya pastinya tidak masih lagi dalam hal keadaan mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Kita berada pada hari-hari yang baru di tahun baharu. Rumah kita kata pergi, hakikatnya usia kita meningkat, umur bertambah. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Maka oleh sebab tuan-tuan sekalian mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara perkara yang perlu kita hijrah dalam kehidupan kita ini ialah peningkatan ilmu agama, penaik tarafan maklumat keagamaan yang sedia ada. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang secara santai-santai berkaitan tentang doa yang berkait rapat dalam kehidupan kita. Semua daripada kita yang berada dalam masjid ini terlibat. Bahkan solat yang sebentar tadi kita kerjakan 3 rakaat, bermula daripada takbiratul ihram sampailah memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kullu doa. Daripada bacaan Al-Fatihahnya, daripada bacaan tasbih dan zikir ketika rukuk, ketika intikal, ketika sujud, ketika penduduk, semuanya dalam bentuk meminta, berdoa dan berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala dzikrullahi akbar, hendaklah kamu mengingati aku dengan ingatan yang besar. A'immatul mufassirin menyebutkan ianya adalah solat. Tuan-tuan, lepas solat kita berzikir, berdoa, mengaminkan doa imam lagi. Tuan-tuan yang solat awabin tadi, doa lagi. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah, boleh lihat pada muka surat yang pertama tuan-tuan, itu dalil. Biasa imam kan sebelum nak baca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, rupanya ayat Quran surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kalian kamu semuanya kepadaku Allah, ud'uni astajib lakum, aku Allah akan memperkenankan doa dan hajat-hajat. Kerja kita apa? Kerja kita berdoa, meminta, menzahirkan permintaan kita, berdoa minta kepada Allah pagi, petang, siang dan malam. Kerja Allah mengkabulkan doa kita. Itu kita, itu keyakinan kita. Kita kena pasak. Kadang ada yang tanya, ya ke Ustaz, bertahun saya doa. Doa apa? Doa jadi kaya. Kau minta kaya, tak dapat-dapat.
Tuan, Allah kabulkan doa kita melalui 3 cara dengan 3 metod. Kata Imam Ibn Qayyim, tuan, bahawa Allah SWT mengabulkan doa hambanya melalui 3 cara. Yang pertama, kita minta berdoa kepada Allah akan satu hajat. Kita minta perkara A, Allah bagi A. Allah mustajabkan, istijab perkenankan A. Kita minta kepada Allah SWT agar anak-anak kita berjaya dalam peperiksaan dan mendapat keputusan cemerlang, menjadi pelajar, dapat semua A. Semua A dapat. Allah SWT kabulkan. Pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, kita minta kepada Allah SWT, Allah SWT tangguh tunda. Allah SWT tangguh ketika hidup di dunia. Mungkin tak bagi masa kita nak, Allah bagi 5 tahun, 10 tahun kemudian. Kadang Allah bagi pada anak kita. Doa kita tu Allah bagi pada anak kita, tak bagi pada kita, Allah bagi pada cucu kita. Dan pembagian yang kedua, bagi kita yang kedua, Allah SWT tangguh dan tu dia simpan doa kita ketika hari akhirat saat kita amat memerlukan doa. Pembagian yang ketiga, apa dia? Allah SWT kabulkan doa dan hajat kita. Yang ketiga, kita minta dan berdoa kepada Allah, Allah SWT tak bagi yang pertama, tak bagi yang kedua, sama ada di dunia dan di akhirat. Allah SWT bagi, iaitu dengan menghalang qadar yang buruk yang telah ditentukan ke atas kita melalui qada yang buruk. Sedang jemaah kita semua ni ada ketentuan yang buruk. Semua kita ada qadar yang buruk. Kita ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Takdir yang buruk ni yang benda yang kita tak suka lah. Aksiden, penyakit, duduk di hospital terlantar, difitnah orang sihir kita, benda yang kita tak suka. Benda tu ada, tuan-tuan, akan tiba masanya, tuan, dia akan datang melalui qada kepada qadar yang buruk. Berdasarkan sepotong hadis, la yaruddul qada illa bid-du'a, tidaklah akan yang berlawan dengan ketentuan kecuali dengan doa. Doa yang kita doa pagi, petang, siang dan malam, kalau Allah ambil pada pembagian ketiga, dia naik ke langit, dia naik ke awan, bertempur dengan takdir buruk yang nak kena kepada kita. Maka oleh sebab itu, tuan, teruskan berdoa. Jangan kata Allah tak istijab doa kita. Tidak, Allah SWT mustajabkan doa kita. Allah SWT tahu apa yang kita perlu. Allah SWT nak bagi apa yang kita perlu. Inna Allah khabirun bil ibad. Allah SWT maha berpengalaman kepada hamba-hamba. Allah tak bagi apa yang kita nak. Ada benda yang kita nak sangat, mungkin itu buruk kepada agama kita. Sahabat kita doa, ustaz saya nak kaya, nak kaya, nak kaya. Allah tak bagi kaya. Allah bagi anak nombor 3 dia kaya, dia tak kaya sebab takut dia tak jumpa jalan pergi masjid Al-Falah. Kan mungkin, kan, tak jumpa dia nak berjemaah. Dulu biasa berjemaah, bila dah kaya sangat, dah sibuk dah ke lain, tak jumpa berjemaah. Maka tuan-tuan sedang jemaah berarti Allah SWT, kerja kita berdoa, meminta kepada Allah. Allah SWT berjanji, Allah tak pernah memungkiri janji, innahu la yukhliful mi'ad. Allah tetap akan mengistijabahkan doa-doa hambanya dengan cara-cara. Allah SWT maha bijaksana dan bijaksani. Allah SWT Al-Hakim. Allah SWT maha bijaksana dan bijaksani. Dalil yang kedua daripada hadis riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan, Allah ni Ar-Razzaq. Kita ni kalau tak minta dengan Allah, Allah murka kepada kita. Mana dalil ni? Kat tangan tuan-tuan muka surat 1 tu. Ya ghadab alaih, Allah SWT dalam hal keadaan senantiasa murka dan marah ke atasnya. Nya siapa? Nya orang yang tak berdoa kepada Allah. Maknanya orang yang tak semayang, Allah murka. Sebab semayang, tuan-tuan, solat itu minal awal ilal akhir kullu doa. Kan kemukaan Allah SWT itu dalam bentuk domir mudhari' ni ya dulu alal istimrar, berterusan. Tuan teruskan, lepas sembahyang berdoa, lepas baca Quran doa, insya-Allah lepas majlis ilmu ni kita berdoa, majlis zikir kita doa, naik kenderaan doa, hidup berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok muka depan ni, himpunan doa mustajab kaya tenang sampai surga ni, penyusunnya Al-Fadhil Ustaz Asnil Kembar saya. Jadi dia banyak kat belakang tuan tengok banyak juga buku-buku dibuat ni untuk memudahkanlah kalau kuliah-kuliah ni tuan-tuan.
Selain daripada kitab-kitab kuning, buku-buku santai ni tuan-tuan boleh jadikan rujukan. Kita baca dan tuan-tuan boleh tengok, insya-Allah. Okey tuan-tuan, sedang buku satu lagi tuan-tuan. Sebelah tu doa, ni nota ni tak ada dalam buku ni. Tuan-tuan dengar lah tuan, doa terbagi kepada dua pembahagian. Al-awwalu, yang pertama doa maksur. Tuan-tuan pernah dengar doa maksur? Doa maksur ni doa yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ni, buku Comel Hotel ni, 26 muka surat ni hampir ada 50. Ikut kata pengarang, tak sempat nak kira penyusun ni. 50 doa, kebanyakan doa-doa yang dihimpunkan adalah doa-doa daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang maksur. Yang kedua, doa ghairu maksur, selain daripada Quran dan hadis, itu doa-doa daripada para sahabat, golongan tabi'in, doa daripada awliya usalihin, golongan orang-orang soleh. Doa daripada orang-orang soleh. Dia ada orang dalam masyarakat kita ni, kalau tuan-tuan pernah jumpa lah, dia kata apa? Saya tak nak ni doa-doa ghairu maksur, saya nak doa yang maksur saja. Oi, kan? Doa yang maksur saja. Dia pakai doa yang Quran disusul bagus, doa hadis, kan? Dia tak nak ambil ghairu maksur. Kan? Tak boleh tuan-tuan, kena ambil. Dan sebab apa Ustaz tadi kata, tuan-tuan tengok macam tu, Rabbi bali hukman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, kurniakan aku hikmah kebijaksanaan, hubungkan aku bersama jemaah orang-orang yang saleh. Orang meninggal di kalangan kita tuan-tuan, apakah doa yang biasa disebut? Semoga almarhum ruh ditempatkan Allah bersama dengan orang-orang saleh di alam barzakh. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doa. Tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi tengah hidup ni, tuan-tuan kena ada bi'ah solihah, tuan-tuan kena ada jamaah. Tuan-tuan yang duduk datang malam ni, tuan-tuan, saya cabar diri saya lah, saya bukan jemaah sini. Jangan ada di antara tuan-tuan ni tak kenal tuan imam ni. Imam tak sempat nak kenal jemaah lah. Saya nak ingatkan tuan-tuan sebagai makmum yang kena jumpa imam, saya kareh sini, saya bawa pindah beli rumah, mana lorong mana jalan, saya jemaah baru. Perkenalkan diri kita dengan imam. Saya banyak jumpa dah, bila meninggal je lah imam ni pun macam biasalah dah, tak kenal pun orang ni. Kita nak, kalau kita meninggal, imam kan kata, dia kenal, dia ada jumpa saya. Dia kalau semayang, dia biasa soft depan sebelah kanan, kan? Kenal tuan dengan imam, kena kenal. Kalau grup kita ni ada macam ada tahlil ke apa, join tuan, jemaah. Kita minta nanti bila mati duduk dengan orang soleh, kita hidup seorang-seorang, tak nak campur dengan orang. Bila kita mati, kita minta orang duduk atas tanah doakan kita bersama dengan orang-orang soleh. Tapi kita hidup tak nak kenal imam, tak nak kenal bilal, tak nak kenal jawatan kuasa. Allahu Akbar. Jangan tuan. Sebab tuan-tuan sedang jemaah betul dalam hidup ini, kita kena kaitkan diri kita dengan orang soleh. Dan saya masukkan tadi tuan-tuan tentang pembahagian yang kedua, iaitu doa ghairu maksur. Macam tuan-tuan, siapa ada orang Johor sini kan, kalau Johor dia ada bacaan Ratibul Haddad, Ratibul Al-Attas. Tuan-tuan pun maklum di sini amalan, himpunan-himpunan zikir dan doa yang dihimpunkan oleh orang soleh, ulama-ulama. Imam Al-Haddad, pengarang kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kurun 16, bahkan dianggap sebagai mujaddid. Tuan subhanallah, memiliki 15 jenis disiplin ilmu, nahwu, bahasa Arab, badiah, balaghah, cukup lengkap, kulit ke kulit. Orang Arab lagi. Habislah doa, Quran, hadis dia baca tuan. Kemudian dia ni orang yang dekat dengan Allah, malam-malam bangun, lalu dia buat zikir, dihimpunkan. Bahkan zikir-zikir itu pun daripada Quran dan hadis, dan ada doa-doa yang dibuat tuan. Jadilah Ratib Al-Haddad. Dia amalkan di Mesir, saya pernah ikut subhanallah, di Afrika, termasuk negara kita, zikir. Tiba-tiba ada hari ni orang kata Ratib Haddad, Ratib ni bid'ah kat mana?
Al-Ma'thurat Syahid Imam Hasan Al-Banna, dia dapat pun daripada guru tarikatnya, subhanallah, Wirdul Latif, Hizbul Bahar. Hizbul Bahar dia baca subuh hari Sabtu ke, sebelum subuh. Masjid Kampung Baru. Rotibul Atas ada pada hari itu, tak ingat di Masjid Kampung Baru. Jadi tuan-tuan sidang jemaah tuan, jangan di antara kita kata tuan-tuan tak nak, kita tak nak saja. Sedangkan tuan-tuan sebelum kita hidup 100 tahun, 200 tahun, ni atau nenek kita sebelum daripada kita tuan-tuan. Ni tuan-tuan malam ni datang ke masjid. Tuan-tuan ingat 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun sebelum daripada kita ada orang macam kita, iaitu atau nenek kita datang ke masjid. Zaman dulu tak ada kereta lah. Datang masjid, buat kimulil, duduk kulai ilmu. Kalau zaman-zaman dulu untuk mengaji ni, lutut dengan lutut bertemu ni. Kita ialah sama PKP ni jauh-jauh lah. Jadi jangan kita tuan-tuan memutuskan rantaian hubungan solihin itu. Itu yang memudahkan bid'ah. Ya Allah, anta siapa? Allahu Akbar. Tuan-tuan sebenarnya habis surat 1. Muka surat 1 8 suku tuan. Sikit-sikit tuan, insya-Allah tuan. Tuan-tuan boleh baca, insya-Allah, tulisan cantik-cantik, warna-warni tuan. Jadi tuan, buku ni tuan-tuan infak RM5. Tuan-tuan yang ada kat tangan, tuan-tuan tengok ni, boleh beli RM5. Tak bawa duit lah ustaz, kat belakang ni ada nombor akaun, boleh BI zaman canggih-canggih ni, BI saja nombor akaun ada kat belakang tu, bank tuan. Tak ada masalah. Kalau nak buku-buku lain kat belakang ni pun ada macam-macam buku, tuan-tuan WhatsApp kepada nombor Ustaz Asnil ni, akan dibuatkan urusan penghapusan dan seumpama macam. Iklan sikit masuk lagi. Muka surat 2. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita meminta kepada Allah hajat kita macam-macam ni, anak-anak kita, keluarga kita, dunia akhirat kita. Jangan lupa satu seni. Jangan kita lupa satu seni, satu ilmu, iaitu menyebut dan menyeru doa dengan menggunakan nama Asma'ullahul Husna. Muka surat 2, sebutlah nama-nama Allah yang baik. Dalil Suratul A'raf ayat 180. Suratul A'raf al-ayah 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-namanya yang baik, Asmaul Husna. Berapa tuan namanya? 99. Serulah dan ya Allah dengan menyebut nama-namanya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Quddus, ya Allah ya Salam. Contoh tuan. Yakinlah tatkala Allah SWT mengilhamkan kita untuk berdoa, sudah tentu Allah akan menerima hajat dan permintaan kita. Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab yang maklum dan masyhur, kitab Hikam, tuan-tuan, tatkala Allah membukakan mulutmu untuk memohon dan meminta berdoa berhajat padanya Allah, sesungguhnya ketahuilah Allah berkehendakkan doamu dimakbulkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, sedang jemaah kita dalam bidang kadang-kadang dia mari gara tu apa je, dia mari khusyuk, wuduk, semayang pun rasa nak khusyuk, rasa hari tu nak semayang sunat banyak, nak buat baik. Masa tu tuan angkat tangan minta berdoa kepada Allah. Doa-doa kita nak dimakbulkan, nak diistijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sepotong hadis Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya Tuhanmu Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi itu pemalu lagi mulia. Allah malu kepada hambanya yang mengangkat tangan berdoa, tiba-tiba tidak diberikan olehnya permintaan itu. Hadis Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Maknanya tuan, doa kita Allah makbul, Allah SWT berkenan, Allah SWT istijab. Melalui 3 cara tadi, ikutlah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kerja kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, jangan kita sekali-kali jemu dan berputus asa untuk terus berdoa dan bermunajat.
Mungkin Allah menahan untuk kita mengecapi kejayaan dunia kerana dia mahu menggunakan kita kekayaan lebih bahagia di akhirat, iaitu syurgawi, syurga Allah SWT. Ialah tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa macam tak dapat, tak apa tuan-tuan, Allah SWT simpan doa kita pada kategori yang kedua. Apa dia? Allah simpan nak bagi saat mana kita bertemu dengan Allah di hari akhirat. Allah. Habis muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah, doa tuan-tuan, saya pergi Aceh, orang Aceh, doa ni adalah suatu kehidupan yang bersangka baik. Hidup berdoa ialah hidup yang berhusnuzan billah. Pagi doa, petang doa, nak hujan doa, naik kenderaan doa. Dalam kenderaan tu, naik bukit ada doa khusus, turun bukit tempat rendah ada doa yang khusus. Ya Allah, masuk rumah doa, nak kahwin doa, dapat rezeki ada bacaan doa, dapat musibah berasa macam musibah nak bagi bala ada doa. Doa je tu. Jadi tuan-tuan, di tahun baru ni kita meneliti, kita memperhalusi sejauh mana kita dengan Allah ni, dengan doa ini hampir. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan adalah boleh apa tanda je, ni banyak doa dalam ni, nanti tuan-tuan saya akan tunjukkan singkat nanti. Tuan-tuan cek, oh doa ni aku dah tahu dah. Ada doa ni macam pernah dengar lah tapi tak pernah hafal. Alhamdulillah ada buku ni nak hafal. Okay. Ada doa-doa yang tak pernah jumpa tapi biasa dengar imam baca, nak hafal. Jangan tuan-tuan sebut, alamak minta maaf Ustaz, saya punya urat hafazan ni dah putus. Jangan sebut tuan. InsyaAllah boleh lagi hafal. Kalau tak boleh pun hafal dan baca terjemahannya tuan-tuan, insyaAllah. Doa pagi, tengok nombor 3, pusat 3 tuan-tuan, atas sekali itu, asbahna wa asbahal mulku lillah. Boleh kita sama-sama baca, kita sama tuan-tuan kau tuan-tuan ni, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya senya milikan Allah. Ni kalau dalam doa maksud banyak asbahna wa asbahal mulku lillah, kan banyak doa pun ada, doa dalam surat pun sebut tentang ni. Ini kan petang lepas solat asar, amsayna wa amsal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya senya milikan Allah. Jadi kita cover doa ni permohonan tulus dan mulus seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ni dia cover kan. Macam handphone ni tuan, kan tak berapa kali tukar, anak-anak tengok ayah nak tukar cover, tukar warna macam. Handphone pun beli cover tuan. Ni doa ni cover pagi, cover petang. Tuan, tengok buka surat 4. Saya dah mula nak laju ni, rekan-rekan tuan-tuan boleh baca buka surat 4. Yang bawah tu, orang kata ni doa zikir PKP. Kita masih lagi PKP sampai 31 Ogos tuan. Ada sebab apa PKP tuan? Nabi Allah Yunus kena PKP 3 lapis. Kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan duduk dalam ikan, perut ikan nun, gelap. Kita baru ni PKP tak tahu nak buat apa, duduk rumah, time sembahyang awal waktu berjemaah jaga, duduk kat rumah. Nabi Allah Yunus ketika PKP-nya tuan, dia baca ni je tuan. Allah rakamkan dalam surat Al-Anbiya al-ayah 87 ayat 87. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau wahai Allah, maha suci-Mu wahai Allah, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang zalim wahai Allah. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, sesiapa yang membacakan zikir ini, ayat ini, bacaan ini, lafaz ini, ungkapan ini 40 marrah, ketika dia sakit, kita tak tahu sakit kita menjelang mati, sakit tak tahu, sakit semua balik. Kalau kita membacanya tuan,
Mati pula kita diberikan pahala mati syahid. Hadis riwayat Imam Hakim. Kalau kita disembuh diberikan Allah SWT keampunan. Hari ni baru kita tahu, oh ini gunanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu jangan main-main. Saya tuan-tuan pegang tasbih kan, kadang-kadang ada sahabat kita, ustaz macam-macam tasbih dah saya baca ustaz, saya baca macam-macam. Tuan-tuan, la ilaha anta ni cuba baca 100 kali. La ilaha anta 100 kali. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu biasa, tak tahu dah. Ada kawan-kawan kita yang banyak zikir tak tahu, baca la ilaha illallah. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menyebutkan tuan-tuan, orang yang membaca zikir ini la ilaha illa anta subhanaka, ada sepotong riwayat hadis tuan-tuan sebut kitab Al-Azkar tuan-tuan, pertolongan dan bantuan Allah. Ni bahasa saya lah, lela nak sampai, lela nak tiba. Tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan ada problem, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz 40 kali dalam keadaan khusyuk, tawaduk dan memahami akan maknanya. Allahu akbar. Hampir-hampir pertolongan dan bantuan daripada Allah SWT nak datang. Allahu akbar. Sa'ad bin Waqqas Rasulullah bersabda, maukah aku ajarkan nama Allah yang paling agung? Doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ini doa. Ni tuan-tuan, kita zaman PKP ni kena banyak baca zikir ni. Doa maksur antara kelebihannya tuan, khususnya daripada Quran, kita baca doa ni tuan, dapat pahala baca Quran, dapat pahala berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yelah ustaz, saya duduk amal lama tapi tak tahu apa dia punya khasiat, apa dia punya asal usul. Hari ni dah tahu. Yang atas tuan, Ismullahil A'zam annahu sami'ahu min Abdillah ibni Buraidah an abihi qala sami'an Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Rasulullah SAW mendengar, dan kisahnya Nabi dengar seorang sahabat berdoa kepada Allah SWT. Dia baca satu teks doa yang Nabi tak ajar, dia buat sendiri hasil daripada kekhusyukan, pengamatan, daripada dia berdoa minta Allah. Dia baca doa ni, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ambil ayat Quran, dia cuplikan daripada suratul Ikhlas. Nabi kata apa? Nabi mengikrarkan perbuatan. Nabi kata apa? Demi diriku dalam kekuasaannya Allah, sesungguhnya lelaki sahabat ni telah berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang agung. Tak kala dia berdoa dengan perantaraan namanya yang agung, Allah kabulkan doanya. Tak kala dia meminta, dan permintaannya akan dipenuhi oleh Allah. Hadis surat At-Tirmizi. Luar biasa. Tuan boleh hafal ni, cantik ni. Allah yang warna biru tu kan, biru laut tu kan, tuan hafal. Ustaz, saya dengan benda-benda hafal ni dah tinggal 10 tahun ustaz. Orang kita, InsyaAllah tuan-tuan, ni tahun baru ni azam. Tuan-tuan cek berapa juzuk 30 tuan-tuan. Kita mau tambah senarai list surah dalam juzuk 30. Kita hafal 10 dah surah daripada juzuk 30. Tahun ni mau azam mau tambah lagi 5 surah. Carilah yang pendek-pendek kan. Pendek-pendek pun banyak juga ustaz. Sila untuk kebaikan kita. Quran tuan-tuan masuk dalam badan kita. Quran itu yang akan menemani kita dalam kubur. Malam alhamdulillah, kita nanti lepas isyak kita dah baca al-mulk, alhamdulillah. Terima kasih kepada siapa yang dulu bawa idea ni, siap foto state tuan-tuan. Allah, kalau nak balik rumah, saya pun dulu pernah buatlah kan, bila nak start balik ceramah ni, kat kereta baca 10 ayat kan. Dalam perjalanan tu kita ada call aku baca 10 ayat. Nak sampai ke rumah, sebelum keluar rumah masuk pintu baca 10 ayat. Kalau masuk rumah dah payah dah. Tak dah juga buat. Mari kita buat tuan-tuan macam ni buat, alhamdulillah dapat buat. Nak buat tu jihad yang besar. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ini apa nama? Contoh baik-baik yang digunakan oleh sahabat Nabi yang Nabi ikrarkan. Sunnah takririyah, Nabi takrirkan. Boleh menggunakan. Bahkan Nabi kata siapa guna ni, dia minta Allah SWT akan berikan istijabah. Okey tuan-tuan, muka surah 4. Take note, mau ambil doa ni boleh kita amalkan.
InsyaAllah. Seterusnya tuan, baru ni musim hujan. Kita jauh sikit lah tuan, kita jauh sikit. Kita buka muka surat santai-santai lah malam ni tuan. Muka surat 18, 17, 18. Tuan. Doa hujan. Wallahu alam, sepanjang pengamatan saya lah tuan, semua kita tuan, biasa dengan doa hujan ni. Doa yang pertama tu, yang surat 17 tu, doa awal hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Hari ni kita baca, hadis daripada Aisyah, dia tengok Rasulullah nampak hujan, Nabi baca doa ini. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Jadi malam ni kita mau tambah, mau nasi tambah. Apa dia? Mau tambah lagi 3 doa selain pada doa yang satu. Doa hujan ketika makin lebat. Apa dia? Ketika hujan lebat campur dengan kilat petir menyambung. Apa dia? Lepas hujan mau baca apa ustaz? Nak baca apa? Sebab tuan sedang jemaah rahmatullah, alhamdulillah lah, kita di tempat kita ni hujan ni, kita ada musim hujan tuan. Betul, bayangkan tuan, hujan ini syiarnya, gambaran syiar petunjuk kepada turunnya rahmat, berkah dan rezeki daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan, minta maaf sebut tuan, saya mengingatkan diri saya, kita dengan hujan ni kena beradab. Adab yang dimasukkan ialah doa dan sangka baik kepada Allah. Awal hujan baca Allahumma sayyiban nafi'ah. Naik kereta, wiper kita kena hujan di posisi itu, kita canggih lah, kita baru-baru ni kan. Terus baca Allahumma sayyiban nafi'ah. Makin lebat, kita baca doa yang muka 17 tu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala hujan semakin lebat, baginda berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal zarabi wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan ke atas kami untuk merosakkan kami. Ya Allah, turunkan hujan ke dataran tinggi, ke bukit bukau, ke perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini ketika hujan lebat, tak tahu apa nak baca, tak ada dah Allahumma sayyiban dah lepas dah. Ini doa ni tempatnya. Nabi SAW sendiri, sunnah qauliyah Nabi SAW. Panjanglah ustaz, kalau nak pendek ambil depan tu boleh, Allahumma hawalaina walaina, cukup boleh. Orang hari ni semua nak pendek, boleh boleh baca tuan-tuan insya-Allah. Ketika surat 18, kilat dan petir menyambung, nak baca apa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, tatkala mendengar petir dan kilat, dia sendiri segera berhenti dan berbicara seraya bertasbih. Abdullah bin Zubair melihat Rasulullah SAW membaca zikir daripada Quran surah Ar-Ra'd ayat 13. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang mana petir kilat dan para malaikat bertasbih memujinya kerana rasa takut kepadanya. Baca ayat Quran surah Ar-Ra'd ayat 13. Dalam Al-Imam Bukhari kita ada mufrad menyebutkan tuan, petir dan kilat ni sebenarnya satu amaran keras daripada Allah kepada penghuni bumi. Habis hujan, nak baca apa? Bawah sekali tuan, hadis Imam Bukhari, mutirna bi fadlillahi wa rahmati, mutirna bi fadlillahi wa rahmati, kami diberikan hujan dan dengan disebabkan kurniaan dan rahmat Allah. Tuan-tuan tengok, keempat-empat hadis yang berkaitan tentang bacaan doa ni adalah hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya hadis yang kuat. Subhanallah. Okay, tuan-tuan jadi insya-Allah lepas ni kalau hujan makin lebat nak baca apa dah ada dah. Ni dah ilmu satu hal, mau amal satu hal yang lain. Tuan-tuan dah ada ilmu, tuan-tuan dah ada maklumat, nak amalkannya satu perkara yang minta hidayah dan petunjuk kekuatan daripada Allah SWT. Belilah buku ni tuan-tuan, jangan tak beli. Duit tak bawa, buy in je tuan-tuan.
tak ada masalah. Letak kat depan rumah bagi anak isteri kita baca. Buku ni buku santai, bukanlah berbentuk akademik sangat. Tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, habis doa berkaitan dengan hujan. Banyak lagi tuan ya, insya-Allah. Muka surat 20. Kita tukar-tukarlah, tuan-tuan boleh tengok. Muka surat 20. Buku ni cerita pasal doa mustajab, kaya, tenang sampai syurga. Dalam kita berdoa kepada Allah disebutkan tadi tuan, antara seninya tuan ialah kita menyebut nama-nama Allah. Ya Allahu ya Ghani, ya Allahu ya Razaq, ya Allahu ya Mughni. Kan? Kita doa, ya Allahu ya Ghani aghnina bihalalika an harami, ya Allahu ya Razzaq urzuqna wa anta khairur raziqin. Kan? Kita sebut nama Allah, sebut asma Allahul husna berkaitan, dan kita minta apa yang kita minta itu berkaitan dengan nama Allah SWT. Ya Allah yang maha kaya, kayakan kami daripada perkara yang halal. Ya Allah SWT, kurniakan aku rezeki. Kalau Allah Ar-Razzaq, kurniakan aku rezeki. Engkau lah Allah yang sebaik-baik mengurniakan rezeki. Di bawah tu hadis dari Imam Tirmizi. Ini doa ni tuan, doa maksud daripada hadis. Allahumma akfini bihalalika an harami. Ya Allah, cukupkan aku dengan kehalalan daripada perkara yang haram. Wa aghnini, dan kayakan aku bifadlika amman siwa, dan kayakan aku dengan kekurniaan dan kelebihanmu daripada bergantung daripada-Mu, wahai Allah. Yang sebelah tu lagi tu, doa dan zikir melunasi hutang. Ustaz, saya ada hutang banyak. Ada hadis daripada Anas bin Malik bercerita, Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku ajarkan sesuatu, jika dibaca hutang sebesar Uhud pun boleh Allah menolongmu membayarnya. Kena yakin. Tuan-tuan yang pernah pergi umrah, dah pernah pergi haji, dah pernah sampai ke Tanah Suci, tuan dah tengok gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud itu boleh dibayar. InsyaAllah kita sambung selepas sikit, insyaAllah. Sanuwasil qalilan, sambung sikit lagi tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, bacalah qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' ila akhir ayat. Zikir ini dibacakan lepas solat adalah daripada surat Ali Imran ayat 26. Jadi tuan-tuan sekalian jemaah, kita ni kalau ada masalah, ada problem, ada hutang sebenarnya kita follow je, jaga solat berjamaah waktu, kita follow zikir-zikir tu sampai imam berdoa, kita aminkan doa, imam habis doa, kita pun habis doa, tuan-tuan. Itulah yang sebenarnya. Bukan kita ada masalah, ada problem, semayang berjamaah entah ke mana, doa entah ke mana, maka kita tuan-tuan tinggallah kita dengan usaha kita, bantuan dan pertolongan Allah tidak ada. Jadi tuan-tuan sekalian jemaah mati Allah SWT, itulah sedikit tuan-tuan yang banyak lagi nak sentuh. Tuan-tuan boleh baca sendiri insya-Allah. Last sekali sikit tuan-tuan, muka surat 11. Doa ni penting. Last sekali tuan-tuan, di antara keutamaan doa-doa muka surat 11, doa hindari azab neraka. Kita semua berasal daripada syurga tuan-tuan. Kita akan menuju syurga, namun sebelum menuju syurga kita akan melalui titian sirat, di bawahnya ada api neraka tuan-tuan. La ilaha illallah. Tak ada apa dan nolong. Maka tuan-tuan kena baca doa, minta kepada Allah lepas solat. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Sebab apa Ustaz 7 kali? Pasal 7 neraka. 7 jenis neraka, pintu neraka, jenis neraka ada 7. Kita minta jauh ke semua jenis api neraka, minta jauh daripada Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Atas tu dalil daripada Quran, surah Furqan ayat 65, bawah tu hadis riwayat Imam Bukhari. Boleh kita baca dan kita amalkan insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar itu yang benar, yang sahih daripada Allah, yang kurang daripada saya quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla wa yattabi'una asana. Ya Allah, golongkan kami sekalian yang hadir kepada golongan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kepada kami kekuatan agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana inna amanna bima anzalta wattaba'na
innaka rasul faktubna ma'as syahidin ilaika anta maksuna wa ridhaka matlubna i'tina mahabbatak wa maghfiratak wa bi fadlika wa bi judika wa bi karamika ya karim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum.